3 tambah 6 darab 4. And then hak bawah tu pun sama juga, negatif 4 tu akan darab dengan 3 tambah 4 darab negatif 5. Okay, so kat sini kita akan carilah value berapa, tekan calculator untuk dapatkan value 2 ni. Tekanlah calculator, berapa? 3 darab 3, 9. 9 tambah 24. 24 ni akan dapat, ini akan dapat 33. Negatif 12 tolak 20. Negatif 32. Kau kena tahu yang ni cuba juga untuk darab manually sebab dalam exam dia akan bagi yang ada huruf instead of nombor sahaja. Okay, so ni buat belaka. Cuba buat belaka, cubalah buat manual. ABCD tu manually, and then mungkin boleh try EFG ni secara guna calculator. This one you boleh guna calculator. Kena mahir juga darab secara manual, tak boleh guna calculator direct. Buat ABCD tu secara manually, tunjuk jalan kerja. Manually. EFG guna calculator. Okay, so this one kena tunjuk kiri kanan. Buat dulu left, lepas tu buat right, and then last kali baru buat conclusion dia untuk soalan show. Semua soalan show kena buat macam tu, left right, and then buat conclusion. Ini minor. Untuk minor, kita belajar dah tak? Apa beza minor dengan cofactor? So, dia minta M11 kat sini. So, M11 senang je lah. Mana matrik yang berada di elemen pertama, row pertama, kolom pertama, kita tutup dia. So yang tinggal adalah nombor negatif 1, 4, 6, negatif 2. Cari dapat berapa dia punya determinant AB tolak BC tu kan. Buat macam tu. Lepas tu dia minta cofactor. Untuk cofactor, beza minor dan cofactor. Cofactor ni bila depan ni kita akan dapat minor, kita akan darab dengan dia punya negatif 1. Kalau A11, so negatif 1 tu kita akan darab dengan dia punya A1 plus 1 dan darab dengan minor yang kita dapat tadi untuk dapatkan dia punya cofactor. Lepas tu determinant using expansion of cofactor. So untuk determinant kan kita dah belajar semalam baru. Okay, kalau ingat lagi. Untuk determinant kita memang akan cari menggunakan cofactor kan. Contoh kalau dia nak determinant using cofactor, dia nak jalan kerja lah ni. So kena tunjuk jalan kerja, jangan cari guna calculator direct. So kita guna row pertama. Bila guna row pertama, dia punya cofactor adalah plus, minus, plus. Okay, cara dia kalau ingat lagi ni 2 ni, letak dulu nombor 2 kat depan. Lepas tu bila tutup 2, nombor yang tinggal lah negatif 1, 4, 6, 2. Lepas tu tolak kosong. Kosong tu tak payah tulis balik. Sebab apa-apa darab kosong, value dia 0. And then we plus by 3, multiply by what's number that left. Kalau kita tutup 3 tu, kita ada 1, negatif 1, 5, 6. Yang ni kena tunjuk cara. Yang C kena tunjuk cara dia. And then determinant of A kena ada simbol palang tu. Dia macam determinant juga. Macam apa? Macam modulus. Okay, so tu untuk nombor 1. Untuk cofactor, yang ni dia tak bagi tahu nak cofactor, dia tak spesifikkan. So this one you kena cari semua sekali. Dia kena cari semua. So jawapan dia nanti dalam bentuk matrik juga. Okay, so ni buat 3. Yang ni pun kita dah belajar, yang this one boleh try buat. Yang kena try buat belaka sebab matrik ni banyak kalau you tak buat, tak ingat. So weekend ni habiskan challenge yourself dulu semua sekali. Ni inverse pun dah belajar dah. Okay, cuma untuk 2x2 matrik dia tak ada masalah sangat. Dia senang sahaja untuk 2x2 matrik. Formula untuk 2x2 matrik adalah okay,
Ingat gerak 1/AD tolak BC. Lepas tu kita punya matrik tu dia akan tukar. Ini akan jadi D. Ini akan jadi negatif B, negatif C dan A kat sini. Cuma 3x3 matrik dia ada banyak step. Untuk 3x3 matrik boleh tak cerita apa step dia? Step untuk cari determinan bagi 3x3 matrik. Okay, apa step pertama? Amin, apa step pertama? Badrul Amin untuk cari 3x3 matrik. Cari minor. Cari minor. Okey, cari minor. Sebelum cari minor, okey ni cari minor kan. Minor betul, cari determinan dulu. So step pertama kita cari dia punya determinan, ikutlah mana-mana dulu pun boleh ikut. Cari determinan, lepas tu kita perlukan dia punya minor kan. Lepas cari minor, buat apa? Lepas cari minor kita buat apa? Formula dia untuk 3x3 matrik, formulanya adalah A inverse 1 over determinant of A. Lepas tu kita akan darab dengan adjoint matrik A. Cuma nak dapat adjoint tu lah, determinant dah ada. Cara nak dapat adjoint. Adjoint tu apa step dia? Mula-mula minor kan. Daripada minor kita akan dapatkan dia punya apa? Lepas minor dapat benda. Lepas cari minor kita akan cari cofactor. Tapi adjoint tu bukan cofactor kan? Adjoint adalah sama dengan lepas dapat cofactor kita buat apa? Keluarkan dalam inverse. Bukanlah. Kita akan cari cofactor transpose. Sebab adjoint sama dengan cofactor transpose. Okay, adjoint sama dengan cofactor transpose. Transpose. Okay, lepas dapat cofactor, kita akan transposekan. So, itu adalah adjoint. Macam mana daripada minor nak tukar kepada cofactor? Okay, kan? Minor nak tukar cofactor, apa kita buat? Tengok simbol. Kita darab simbol. Minor tadi cari satu-satu elemen kan. Lepas tu darab dia punya simbol plus minus plus. Tolak tambah tolak. Plus minus plus. Okay, darab dengan minor. Kita cari satu-satu determinant untuk setiap elemen. Yang ni determinant yang dimaksudkan kat sini adalah determinant untuk the whole matrix A. Okay, the whole matrix A you cari guna first row tu. Okay, lepas tu untuk minor ni memang kena cari dalam dalam matrix tu satu per satu elemen. And then lepas dapat value dia berapa, darab dengan simbol. Bila dapat simbol itulah kita punya cofactor. Tapi adjoint sama dengan cofactor transpose. So cofactor tu kita kena tukar kedudukan dia. Yang row pertama jadi kolom pertama dan seterusnya. So lepas dapat semua tu barulah kita masukkan dalam formula. So ni formula besar untuk 3x3 matrik. So 3x3 matrik agak sukar sikit lah. Okay, tapi inverse tu sendiri kita boleh cari guna calculator. Cumanya kena tahu secara manual juga. Sebab tak tahu soalan bagi keluar macam mana. Untuk inverse dan determinant besar kita boleh cari guna calculator. Tapi minor dan cofactor transpose tu memang tak boleh cari guna calculator. Kena buat satu per satu. Okay, so ni boleh try belakang ni. 2, 3. Lepas tu kita nak teruskan. Pun boleh try. Dah berlaku lah sebenarnya cerita. So hari ni kita nak belajar solving matrices. Okay.
system of linear equations with 3 variables. So inilah last outcome, learning outcome. Kita ada 7.4, so this is the last one, harap boleh habis hari ni. Solve the unit solution system of AX equal to B by using inverse matrix. Okay, apa maksud dia? Okay, maksud dia untuk solving apa-apa pun kita nak cari X. Okay, solving kita nak cari X. Sekarang ni, bila ada AX equal to B, okay, A dan B tu adalah matrik. X tu adalah apa variable kita nak cari lah. So dia akan dalam bentuk matrices. Okay, dia akan dalam bentuk matrik. A tu matrik 3 by 3. Okay, A ni adalah 3 by 3 matrik. Ni 3 by 3. Untuk X tu dia adalah 3 by 1. 3 row, 1 kolom. Dan untuk B, 3 by 3 matrik juga. Aim kita adalah nak jadikan X sebagai subjek. So macam mana nak jadikan X sebagai subjek? Kita kena hilangkan A yang berada di sebelah kiri. Okey, nak hilangkan dia tak boleh per. Kalau macam kalau kita buat nombor biasa, boleh per kan? A nak cari X, jadikan je lah B per A terus dapat X. Tapi untuk matrik kita tak ada bahagi. Kita ada darab sahaja. Jangan tiba-tiba buat B per A pula. So untuk matrik apa kita buat? Kita akan darabkan dengan inverse. Dia akan jadi gini. Nak hilangkan A tu kena darab dengan A inverse. So A inverse A sama dengan A inverse A inverse A. X masih ada. Sama dengan. So bila kita darab dengan A inverse A inverse, bila darab A inverse belah kiri, apa yang kita buat belah kiri, kita akan buat benda sama juga dekat belah kanan. So ini ada A inverse B. Dia jadi gitu. Lepas tu menggunakan, sekejap ada sini. Menggunakan matrik punya ada dia buat di sini. Dia ada, kejap bentar. Kejap. Oh sekarang kat nombor, muka surat ni dulu. Muka surat 22 dulu. Patutlah. So ini properties yang kita kena tahulah sebelum kita buat solving tu. Ini properties dia. A inverse A sama dengan A darab A inverse equal to I. I tu identity lah. Okay, tapi kalau AB dia tak sama dengan B darab A tau. Ni tak sama. Hak ni kena tahu. Cuma yang ni untuk melibatkan inverse. Hak ni. Kalau A inverse A darab dengan A darab A inverse, sama ada inverse tu belah kiri ataupun belah kanan, dia still lagi bagi value yang sama. Bagi value I. Dia akan jadi identity matrix. So I kat sini referring to identity matrix kan. Identity tu kalau identity matrix, kalau 3 by 3, untuk 3 by 3 matrix dia akan jadi, apa maksud identity matrix tu? Dia akan jadi 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Untuk 2 by 2 matrix, dia akan jadi 1, 0, 0, 1. Itu identity. Okay. Lepas tu, kalau A inverse di-inversekan sekali lagi, dia akan dapat A. Oh, ni kena tahu ni. Dalam exam dia boleh tanya. Lepas tu kalau A transpose inverse sama dengan A inverse ditransposkan. Ni untuk yang ketiga. Ni ada bracket dah, buat bracket sendiri. AB inverse, A darab B inversekan dia, bila kita buka bracket dia tu, dia akan terbalik kedudukan. Dia akan jadi B inverse darab dengan A inverse. B tu jadi duduk depan. Okay, A tu duduk belakang. Lepas tu ini determinant of A inverse equal to 1 over A. Okay, lepas tu boleh bagi tahu kat sini kalau AB equal to BA equal to identity, maksudnya B tu adalah inverse of A dan A tu adalah inverse of B. Ni dia berbalik semula kepada yang pertama tadi. Dia berbalik semula kepada properties yang pertama. Kalau B tu bukan inverse kepada A, AB bila darab dia takkan sekali-kali sama dengan B darab A. Okay, tapi kalau B tu adalah inverse of A and A tu adalah inverse of B, bila darab dia akan jadi sama. Ni penting ni dah.
Matrik banyak properties kita kena guna. So dalam exam dia boleh pusing macam-macam. Kita kena tahu setiap properties tu. Kita kena tahu setiap properties. Banyaklah ni untuk inverse saja. Determinant ada properties dia pula. Okey. Kita tengok. Dekat sini saya dah buat dah. Dia bagi tahu A sama dengan bla bla. Okey, dia suruh show that A inverse equal to ni is the inverse of matrix A. Okey. Dan ni kita nak show. So kita guna properties. Kalau ni kita guna properties yang pertama. Kalaulah ini adalah inverse of A. Okey. So kita boleh guna properties ni. A darab A inverse akan dapat identity ataupun you boleh try juga. Terbalik pun sama. Okay, untuk properties yang pertama. Okay, guna properties yang pertama. Apa properties pertama tadi? A darab, kalau A tu adalah inverse kepada A. So A inverse darab A sama dengan A darab A inverse. Hak mana-mana di belah kiri pun tak kisah. Dia patut, asalkan hasil darab dua tu patut dapat identity. So you boleh try kat sini saya buat A darab A inverse. Memang dapatlah identity ataupun you boleh try juga. Awak nak buat A inverse darab A pun dia patut dapat identity juga. So kita try lah A inverse darab A. Okay, kalau A inverse tu adalah inverse kepada matrik A, kita boleh guna identity yang pertama ya. Identity pertama cakap A darab A inverse sama dengan A inverse darab A which is sama dengan identity. Okay, so boleh guna mana-mana satu. So this one saya try guna yang kedua lah pula. Saya try dah yang pertama. Matrik dia susah tapi macam mana tak suka pun kena buat juga. Sebab dalam exam dia ada 9 soalan berkaitan matrices ni. Dia boleh pusing macam-macam. Dia ada 4 ataupun 5 soalan di part B. Part B part yang susah. Okay, so mungkin kita expect lah dia guna unknown dekat part B. Part A tu part yang senang sikit. Tapi BBM, KPM tak ada yang mana. Dia kata senang sikit pun kadang-kadang mengagut juga soalan dia. Okay, so kerana nak buat ni, darab dua ni boleh tekan calculator lah. You tekan calculator lah sebenarnya. So siapa tak ada calculator kena buat secara manual. But I think memang dapat lah 1000. 100 orang tu memang dapat. So kalau nak try calculator, kita try guna calculator. Try dah. Guna calculator. So biasakan diri bentar mana dah. Itu. Macam mana nak reset dia ni? Macam mari untuk reset lagi. Tekan shift reset tau. Dia dah belajar saya mari tak ingat tau. Lepas tu reset ke apa memory tau. Lepas tu yes. Okay. Ada lagi. Kita pergi kepada menu, tekan nombor 4. Lepas tu define matrix. Satu, matrik A kita ada 2 row dan 2 kolom. Okay, so matrik A kita, matrik A inverse buat A inverse dulu. Untuk matrik yang pertama yang berada belah kiri kita buat A inverse. Tu 1, negatif 1/2. Negatif 1/4. Dan 1/4. Lepas tu option semula, namakan matrik yang kedua. Okay, define matrik. Buat matrik B pula. Matrik B pun sama, ada 2 row dan juga 2 kolom. Masukkan matrik A. Tadi kita masuk A inverse. Matrik A kita 2, 4, 2, 8. Okay, lepas tu tekan OPTN. Tekan calculate, matrik calculate, nombor 3. Lepas tu kita panggil dia semula. Kita buat A darab B. So A kita adalah nombor 3. Darab dengan OPTN
nombor 4. Sama dengan dia keluar 1001, maksudnya betul lah. Okey, kita berjaya tunjuk yang ini adalah inverse. A inverse tu adalah inverse kepada A. Okey, so semula kena familiarize yourself with the calculator, tapi at the same time kena tahu juga cara manually untuk darab dia, sebab tak semestinya semua kita boleh guna calculator. Okey, ni nombor 2, dia bagi A dan B. Lepas tu dia suruh cari AB. Hence deduce A inverse. Okay, bila ada perkataan hence, maksudnya kita kena guna jawapan yang kita dapat sebelum tu. Bila ada perkataan hence, maksudnya kita kena cari dulu apa value AB. Daripada AB tu dia nak tengok macam mana kita deduce A inverse kita. Okay, so kalau kita tengok kat sini, kalau awak buatlah guna calculator A darab B ni, you akan dapat value-nya 200, 020 and 002. So ini adalah sama dengan 2I. 2 darab 100. 2 didarab dengan 100, 010, 001. So, sebab tu kita dapat AB kat sini sama dengan 2I. Okay, AB sama dengan 2I. Dalam exam dia boleh bagi ni, gini ni. AB sama dengan 2I. Saya padam bawah ni. Dia suruh cari A inverse, deduce A inverse. Deduce tu maksudnya apa? Deduce lah. Tahu bahasa Melayu dia. Okay, so kita kena olah. Olah dekat sini apa A inverse kita. So kita kena tahu kalau A darab A inverse sama dengan I. Ataupun mana-manalah. A inverse darab A pun sama dengan I juga. Okay, so maksudnya kat sini, apa nak buat? Kita kena deduce A inverse. Jadikan A inverse sebagai subjek lah. Okay, tu. Macam jadikan A inverse sebagai subjek. Kita ada A inverse sekarang ni. Kita tak ada A inverse. Okay. Apa idea dia kat sini? Padam tak tadi. Okey, kita cuba bawa 2 pergi sebelah kiri. Nombor ni boleh bawa pergi belah kiri kan? Nombor tak ada masalah, kita boleh perlukan dia, try. Jadi AB per 2 sama dengan I. Tapi dia 2 ni bukan matrik. So 1 per 2 AB sama dengan I. Okay. Okay. So apa lagi? Kita compare dia. 1 per 2 tu boleh berada di mana-mana. Boleh ada kat depan, boleh ada kat belakang, boleh juga ada kat tengah. Okay. So hak ni kita letak dia tengah kan. Sebab saya nak compare dia dengan A inverse. Sama dengan I. Okay, dan kita tahu juga, yang A darab A inverse sama dengan I. So, by comparing, our A inverse is equal to 1/2 B. Okay, by comparing. Nombor 1 per 2 tu kita boleh, nombor 2 boleh bawa pergi sebelah kiri. Okay, nombor tak ada masalah, boleh bergerak. Yang tak boleh gerak tu matrik tu. AB tu tak boleh gerak pergi sebelah kanan. Nak hilangkan dia kena darab dengan inverse. Okay, kena darab kiri kanan tu lah. Okay, so 2 tu kita boleh turunkan ke bawah. Jadi AB per 2, tapi AB tu matrik. So tak comel letak 2 dia kat bawah. Kita bawa dia pergi sebelah kiri. Dia akan jadi 1 per 2 AB sama dengan I. Tapi 1 per 2 tu nombor je. So kita boleh letak dia kat mana-mana. Nak letak kat 1 per 2 A boleh. Nak letak kat bahagian B tu pun boleh. Nak letak belakang B tu pun boleh. Kita tak kisah letak mana-mana, dia boleh bergerak. Kat sini kenapa saya letak dia kat sini? Sebab saya nak compare dia.
Okay, ni adalah 1, ini A. Ini A, ini pun A. Buat online lah. Ini A, ini pun A. Okay. Tapi untuk B, kat sini adalah 1/2 B ni, dia sama dengan A inverse. Okay, so by comparing, A inverse kita adalah sama dengan 1/2 B. Lepas tu dia tak habis dekat situ kat sini. Bila you dah berjaya tunjukkan yang A inverse adalah sama dengan 1/2 B. Okay, A inverse sama dengan 1/2 B. Nak guna cara lain pun boleh, asalkan awak ikutlah. Kalau ada kreativiti lain macam nak tunjukkan, boleh tunjukkan. Tapi still kena guna AB darab apa bla 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 tu. Dia suruh deduce A inverse. So from here, kita dapat A inverse kita sama dengan 1/2 B. Okay, so A inverse kita sama dengan, dapatkan matrik dia. 1/2 B maksudnya 1/2 darab dengan B. Nanti you boleh try tekan kalkulator, betul tak? So ini 1, 1, negatif 1, negatif 10, 4, 2, 7, negatif 3, negatif 1. So this one, bila cantikkan, ni akan jadi 1/2, 1/2, negatif 1/2, negatif 5, 2, 1, 7/2, negatif 3/2, negatif 1/2. So tu A inverse kita. Nak check betul ke tak ni A inverse kita, boleh tekan kalkulator. Boleh tak seorang tolong tekan kalkulator? Buat A darab dengan A inverse, nak tengok betul tak dapat 100 identity. So ini adalah value of A. Okay, masukkan yang ni. Masukkan yang ni. Okay, masukkan yang ni. Ataupun boleh juga you try, boleh tekan kalkulator untuk dapatkan terus inverse. So mana-mana lah. Boleh tak seorang tolong tekan kalkulator. Whichever that you want to use, sama ada masukkan matrik A, lepas tu terus tekan kalkulator dapatkan dia punya inverse, ataupun you darab dua matrik ni, tunjuk dapat 1000100001. Cuba masukkan kalkulator ni, matrik A, lepas tu tengok dia punya inverse dia dapat apa. Ini matrik A, tekan kalkulator, cari inverse. Ketika nak cari inverse guna kalkulator. Ketika tak cari inverse guna kalkulator. Reti. Berapa inverse dia? Cari dah, dapat cari tak? Dapat. Berapa? 1/2 kosong. 1/2. Okey. 1/2? Sekejap Inverse kan madam? Dia punya inverse dia adalah 1/2 kosong. Sekejap. Awak buat apa ni? Awak buat A darab 1/2 B ke? Oh, okay. Salah tekan madam. Sorry. Try tekan inverse dia terus. Nak tahu dapat ni ke tak? 1/2 negatif 1/2 ni. You tekan menu kan? Tekan menu, lepas tu tekan value calculator, tekan matrik tu. Define the matrik A, dia ada 3 row, ada 3 column. Masukkan value of A ni. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 5, 7. Lepas tu tekan option semula. Matrik calculate. Lepas tu option lagi. Matrik A. Tekan je inverse X kuasa negatif 1 tu. Okay, so dapatlah. Dapat 1/2, 1/2, negatif 1/2, negatif 5, 2, 1, 7/2, negatif 3/2, negatif 1/2. Boleh tekan, korang tahu kan cara tekan kalkulator kan? Cari inverse. Boleh. Dapatkan. Tekan, masukkan, define dulu matrik, lepas tu panggil dia semula and then tekan saja X kuasa negatif 1 tu.
dia akan keluar inverse dia. Saya dapat lagi ni. Okay, cuma dia jadi susah sikit sebab kita nak compare ni. Kita nak dapatkan apa kita punya A inverse. Daripada B tu apa kita punya A inverse. So A inverse adalah sama dengan 1/2B. Okay. So kita masuk system of linear equation with 3 variables. Macam tadilah. Dia punya aim adalah nak cari X. Macam mana nak cari X? Gini. Macam mana nak cari X? Dia akan guna ni. Okay, asal dia X sama dengan B. Kita nak jadikan X sebagai subjek. So kita kena hilangkan A yang berada di sebelah kiri. Macam nak hilangkan A, kita tak boleh bawa B per A. Tak boleh. Haram dalam matrik tak boleh buat macam tu. So that's why dia darab dengan A inverse. Okay, kita darab dengan A inverse. Kenapa darab dengan A inverse ni? Sebab bila darab dengan A inverse darab A ataupun A darab A inverse, kita akan dapat identity. Okay. Bila belah kiri darab dengan A inverse, sebelah kanan pun kena darab dengan A inverse di position yang sama. Kita darab dia dekat belah kiri kan. So, tak boleh buat A tu berada di sebelah kanan, tak boleh. Kita kena buat A inverse tu berada di sebelah kiri juga. Okay, kena buat belah kiri juga. Ni kedudukan dia ni, darab belah kiri, ni darab belah kiri, belah kanan tu pun kena darabkan dia di sebelah kiri juga. Tak boleh ubah kedudukan. So dia akan jadi Ix, sebelah kiri tu akan jadi Ix sama dengan A inverse B. So I ni dia darab dengan apa-apa matrik, dia akan tak bagi apa-apa efek. Okay, dia tak akan bagi apa-apa efek sebab dia identity je, which is 1000100001. Tak akan bagi apa efek, dia akan jadi X sahaja. So kita dapatlah X kita sama dengan A inverse B. So nak cari X tu, you kena cari A inverse. Lepas tu darab dengan B lah. Dia punya conclusion dia macam tu. Tapi this is the process macam mana kita dapat jadikan X sebagai subjek. So X adalah sama dengan A inverse darab B. Okay, so ni contoh. Dia suruh solve using inverse matrix. So apa kita kena buat bila dapat soalan macam ni? Kita kena pisahkan dia, splitkan dia dulu. Splitkan dia dulu. Kita nak dia dalam bentuk AX equal to B. Okay, kita nak dia dalam bentuk macam ni. So kita punya A adalah nombor koefisien di depan X1, X2, X3 tu. So ini adalah 3, 1, 2. 3, 2, 2. So ini 1. Koefisien X1 equal to 1. Koefisien X2 equal to 0. And then koefisien X3 pun equal to 1. This one. Okay, and then X1, X2, X3 tu berada di bahagian X. Dia adalah X1, X2 dan juga X3. And our B is equal to 11, 10 dan juga 5. Now our aim is untuk jadikan X sebagai subjek. So tak payah cari dah lah. Kita dah tunjukkan dekat atas tadi. X sama dengan A inverse B. Jadi apa kita kena buat? Kita kena cari dulu A inverse apa, macam mana, apa jawapan untuk A inverse. So A inverse ni kena go through the process lah. 1 per determinant of A darab dengan adjoint A. Okay, so dinasihatkan untuk cuba dulu guna secara manual. Buat secara manually dulu. Lepas tu bawah-bawah tu baru boleh cubalah tekan calculator. Tapi kena tahu juga cara manual dia. Dia basically A inverse tu cari A inverse lah. Okay, dapatkan determinant dia dulu. Step pertama kena dapatkan determinant of A, carilah Saya buat sikit saya nak ambil hari ni, saya nak ambil row yang ketiga. So ni tak spesifik, ia boleh ambil di mana-mana sebab row ketiga tu ada 0 which is mengurangkan sikit pengiraan kita. So bila kita ambil row ketiga, dia bermula dengan plus minus plus. So ini akan jadi berapa? Dia akan jadi plus minus plus juga rasanya. Kita kena tahu cofactor dia tu. Ni negatif plus negatif plus minus plus. Okay, nak cari kita nak cari determinant dia. So plus 1. Bila 1 kat situ, tutup nombor 1, nombor yang tinggal lah 1, 2, 2 negatif 2. Okay, minus 0. 0 tu tak payah kira apa-apa lah. And then 1, 3
3, 1, 3, 2. Dan cari dah dapat berapa. Ini akan jadi 1 darab negatif 2 tolak 4 plus 1 darab dengan 6 tolak 3. Jadi negatif 6 plus 3 dah. So dia akan jadi negatif 3. Determinant dapat negatif 3. Untuk dapatkan adjoint matrik, kita kena cari dulu dia punya minor. So minor awak kena cari satu persatu. You cari sendirilah. Dan minor kan, boleh kan? Cari minor. Minor dia bila kita tutup, setiap satu matrik tu ditutup. Okay, bila tutup 3, nombor tinggal 2, negatif 2, 0, 1. Lepas tu tutup pula nombor 1. So jadi 3, 2, 1, 1. Lepas tu the last one tutup nombor 2. Dia jadi 3, 2, 1, 0. Okay, dan buat sampai habis. Cumanya minor ni dia akan jadi cofactor bila kita darab dengan simbol plus minus plus kat sini. Ini jadi cofactor dah lah. Okay, tapi aim kita bukan nak cofactor tapi kita nak cofactor transpose. So at the end you kena transposekan dia punya jawapan. Okay, cari cofactor transpose. This one memang tak ada cari guna calculator direct. Lepas tu dapatlah adjoint dia berapa, lepas tu masukkan dalam formula. Lepas tu last kali you kena darab ni. Apa A inverse dapat tu darab dengan B untuk dapatkan value of X. Panjang sikit lah dalam kerja dia. So ni pun awak boleh try guna method yang sama. Habis dah. Okay, so itu je lah kot untuk hari ni. Lihat ni proses dia tak habis lagi ni. Kena cari A inverse, lepas dapat A inverse tu untuk cari X kena darab pula dengan B. So ni matrik B kita. Ni adalah matrik B. Okay, A inverse dapat darab dengan B baru dapat matrik X apa dia. So awak punya kerja untuk minggu ni, habiskan yang ni. Lepas tu buat tutur, buat soalan tutur kan. Soalan tutur buat sebanyak yang mungkin. Soalan tutur ni buat semua. Buat semualah sampai nombor, sampai challenge yourself 7.4. So spend your time by solving this only. So siapkan semua soalan tutur. Untuk minggu depan, kita tak jumpa secara ramai-ramai macam ni dah lah. Okay, kemungkinan besar. Kalau kita tengoklah nanti. Setakat ni apa yang saya dengar minggu depan kita akan bermula kelas secara biasa. Okay, yang ada kat college kita face to face. Ada yang ada kat rumah kita online. Okay, so kita jumpa minggu depan. Siapkan hak ni lah minggu ni siapkan tutur je lah dulu. Untuk kelas 1 ESK 04 yang ada tugasan ekstra tu kan, ada apa-apa soalan boleh tanya saya untuk group discussion. Okay, itu je untuk hari ni. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum. Thank you, Madam. Thank you. Thank you, madam. 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 Thank you. Thank you, madam. Thank you. Thank you, madam. Alright. Thank you, madam. Thank you. Madam, Ya? nak tanya. Mhm. Soalan yang checkpoint 11 nombor 1 tadi tu, yang soft tu. Okay. Sekejap ni. Yang atas tu kan 312, 32, 322 dengan 101 kan. Tapi equation yang bawah sekali tu macam mana boleh dapat 101, Madam? Sekejap ni. Kat mana? Salah ni. Yang atas sekali tu, yang mula-mula Madam buat A X sama dengan B tu. Yang ni determinant ni ke? Determinant tu. Macam mana dia boleh dapat, bukan yang atas tu, soalan tu. Macam mana boleh, kan equation dia X tambah X sama dengan 5. Oh, bawah ni. Yang ni yang ni. Yang tu. Macam mana dia boleh dapat 101 di koefisien dia? Okay, sebabnya koefisien ni kita kena ambil kalau X untuk row untuk kolom yang pertama ni, kolom yang pertama rujuk kepada X1. Okay, X1. X1 kita koefisien 331 kan? Oh, dia ke bawah ke, Madam? Ke bawah.
Oh, saya ingatkan dia melintang ke tepi. Tak, bawah. Kalau Oh. X2 kan row pertama 1, row kedua koefisien X2 kita 2, tapi untuk row yang ketiga koefisien X2 tak ada kan? Tak ada. Tak ada X2 sebab tu jadi kosong kat situ. Oh, faham. Tak ada X2. Faham. Okay, thank you, madam. Okay, beres. Thank you, madam. Alright. Madam, Ya? yang dekat yang step 1 tu kan? Yang ni. Aha. Kenapa yang kolom row kedua tu, kolom kedua tu negatif 2? Oh, tu kan sepatutnya tak? Salah. Tu je. Ni terambil dengan simbol negatif kat depan tu. Okay, thank you. Okay. Okay. Thank you, madam. Alright.